Hai, Assalamualaikum semua murid. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid 5 dan 5? Ustazah minta maaf tak dapat buat PowerPoint hari ini kerana Ustazah nak record saja. Pada hari ini kita akan pelajari tajuk hadis. Hadis iaitu sayangi pemimpin kita. Murid-murid, pemimpin ialah amanah masyarakat ya. Dengan adanya pemimpin yang adil dan bertanggungjawab, maka akan lahirlah sebuah organisasi pemerintahan dan rakyat yang bersatu padu. Jadi berkaitan dengan pemimpin, Malaysia merupakan sebuah negara Islam ya, yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Jadi pemimpin yang telah kita lantik dalam pilihan raya, itulah yang akan menjadi ikutan dan perlu dihormati ya. Walau siapa pun yang memimpin negara kita, kita perlu hormati mereka, memberi sokongan dan patuh pada pemerintahan. Sebagaimana yang telah awak pelajari, ya, awak telah mengangkat ikrar. Ingat lagi tak ikrar rukun negara? Kita hendaklah mentaati, taat setia. Okey. Ini muka surat 38. Ya, murid, muka surat 38. Okey. Untuk murid-murid yang pernah mengikuti kem pemimpin muda ya. Tergolong daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya. Mereka ini merupakan pemimpin muda yang membantu pemerintahan guru-guru di sekolah. Jadi kem ini melahirkan pemimpin pada masa akan datang ya. Kawan-kawan, walaupun ada yang bukan pengawas, jangan berkecil hati. Kita mempunyai setiap orang mempunyai satu kelebihan atau pelbagai kebolehan ya, yang awak perlu pupuk dalam diri awak ya. Sama ada awak seorang abang kepada adik-adik awak di rumah, atau awak merupakan anak tunggal yang membantu ibu bapa di rumah. Semua tu adalah merupakan pemimpin ya. Kita setiap orang adalah merupakan seorang pemimpin pada diri sendiri. Okey, murid-murid faham ya apa yang dimaksudkan dengan pemimpin. Okey. Saya mesti menjadi pemimpin yang hebat pada suatu hari nanti. Tanam dalam diri awak semua, awak mesti yakin pada diri, awaklah generasi yang akan memacu pemerintahan negara pada akan datang. Ya. Pada hari ini Ustazah berusia lebih kurang mencecah 40 tahun. Ustazah juga merupakan seorang pemimpin. Tergolong daripada barisan frontliner, guru-guru. Ya. Awak juga akan menggantikan tempat Ustazah. Ada kalangan awak ni, seorang guru, seorang ustazah, seorang pensyarah. Yang lagi hebat, seorang doktor, seorang polis, seorang askar, ya. Jurutera. Itulah pentingnya cita-cita, ya. Supaya awak akan memandu diri awak untuk menjadi orang yang berguna pada negara pada akan datang ya. Okey, seterusnya Bukhari dan Muslim ya. Sahabat Nabi telah meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Nabi telah bersabda,
as-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fima ahabbu wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Hadis muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Bila awak jumpa perkataan muttafaqun alaih, itu menunjukkan hadis sahih. Ya, siapa yang meriwayatkannya? Bukhari dan Muslim. Dua orang ini adalah sahabat Nabi yang amat dipercayai. Ya, hadis sahih ialah hadis yang memang confirm. Bagus, ya. Dipercayai, bukan hadis palsu, bukan hadis lemah, bukan hadis sembarangan. Hadis sahih, ya. Tinggi darjatnya, ya. Hadis sahih adalah menduduki tempat pertama. Hadis yang dipercayai, ya, dan boleh sampai peringkat wajib diamalkan, ya. Jadi Nabi telah bersabda bahawa bermaksud, ya, apa maksud dia? Daripada Abdullah ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang disuka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Muttafaqun alaih. Jadi wajib mentaati pemimpin, ya, bukan sunat, bukan harus, bukan diberi pilihan, tak boleh. Awak wajib akur dengan arahan. Perdana Menteri Malaysia sekarang siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, Perdana Menteri Malaysia, ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, kerana dia merupakan pucuk pimpinan teratas dalam Malaysia selain daripada agung, ya, yang wajib kita patuhi. Jangan jatuhkan pemimpin, ya, salah, berdosa, kecuali setelah kita berbincang, ya. Sekarang ni dia adalah seorang pemimpin yang adil, menjalankan tanggungjawab. Ada tak dia menyuruh kita melakukan maksiat? Selagi dia tidak memerintah melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk maksud saya, jika dia tidak memerintahkan melakukan maksiat, jadi wajib untuk kita mendengar dan mentaati. Okey? Kalau sebaliknya berlaku, barulah kita boleh tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Ya? Okay. Bagaimanakah cara untuk menjadi pemimpin yang disegani? Okay, murid-murid, tengok muka surat 40. Okay. Hadis ini memberikan kita, ya, pemahaman bahawa pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Okey, itu adalah erti pemimpin. Ustazah nak awak nanti tulis dalam buku tulis, ya, di akhir nanti pengertian pemimpin. Ya. Ustazah akan suruh tulislah. Okey. Nanti saya akan beritahu yang selanjutnya. Okey, di sini murid di dalam gambar tu, okey, boleh baca muka surat 40. Saya okey, dia tanya apa? Safiah. Nama murid tu Safiah. Ustaz, boleh saya tahu apakah maksud pemimpin? Ustaz pun jawab yang tadi tu, pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Okey,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok tu bawah tu, janganlah kamu mentaati perkara-perkara maksiat. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang makruf. Riwayat Bukhari. Ini adalah hadis selanjutnya. Bukhari adalah orang yang dipercayai. Hadis sahih Kalau Bukhari, kalau Muslim yang meriwayatkan, maka wajib kita percaya. Sebab dia hadis sahih daripada Nabi Muhammad, confirm betul. Okey. Seterusnya, tengok muka surat 42. Okey. 42. Apakah cara mentaati pemimpin? Terdapat 6 cara mentaati pemimpin. Pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Okey, murid-murid. Patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Okey, murid-murid, tengok sini. Kita kenalah memilih pemimpin yang bertakwa. Malaysia yang mempunyai majoriti rakyat beragama Islam, wajiblah kita memilih pemimpin yang memelihara kedaulatan Islam, yang boleh bebas beragama Islam, mengamalkan agama Islam, penting sangat. Bersyukur kita duduk di Malaysia, kita dapat memakai tudung dengan bebas, dapat membaca Al-Quran dengan bebas, dapat menunaikan solat di masjid dengan bebas, dapat melaungkan azan dengan bebas. Alhamdulillah, berbanding negara-negara minoriti rakyat beragama Islam, di sana mereka dilarang untuk membuka mikrofon tu untuk kawasan seluruh tempat. Hanya tertumpu pada dalam masjid saja. Tak boleh nak laungkan satu negara dengar, tak boleh. Dia orang ada peraturan kerana mereka bukanlah duduk di negara Islam sepenuhnya. Berbanding Malaysia, kita mempunyai majoriti rakyat Islam. Dan cara mentaati pemimpin yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Dan keempat, menasihati dengan penuh hikmah. Walaupun kita bukanlah pengawas. Contohlah, kalau pengawas mestilah menasihati dengan penuh hikmah. Apatah lagi yang bukan pengawas. Yang bukan pengawas, awak tetap seorang pemimpin. Jangan rasa kecil hati. Awak adalah pemimpin pada diri sendiri. Kita ada tanggungjawab untuk menunaikan, tanggungjawab untuk solat 5 waktu, tanggungjawab untuk puasa. Jadilah diri yang boleh memimpin diri sendiri. Solat jangan tinggal. 5 waktu wajibkanlah atas diri awak sendiri. Hanya diri kita yang boleh memimpin diri sendiri. Kalau awak tak nak solat, pengawas mana pun tak dapat nak paksa awak. Siapa yang memilih sebenarnya? Siapa lebih berkuasa? Diri sendiri ke ataupun orang lain? Siapa yang lebih berkuasa sebenarnya? Diri sendiri. Pengawas tu menjalankan tanggungjawab, tapi belum cukup untuk kuat untuk menunaikan solat. Hanya kita sendiri yang boleh menggerakkan anggota badan kita pergi ke tandas, ambil wuduk. Bukan orang lain, kita sahaja yang boleh menggerakkan diri kita. Itulah besarnya tanggungjawab pada diri sendiri. Tak perlu jadi pengawas pun tak apa. Yang penting kita dapat menguruskan diri kita sendiri. Solat, puasa, jujur, amanah. Jadi seorang abang yang bertanggungjawab, dapat menjaga adik-adik ketika ibu tidak ada di rumah. Itu adalah satu tanggungjawab yang perlu kita tahu. Kelima, sentiasa mendoakan kesejahteraan. Doakanlah kesejahteraan. Doakan semoga pemimpin negara kita sihat, selamat, walau di mana mereka berada. Penting doa kita sebenarnya.
Keenam, menghargai jasa dan pengorbanan yang mewah, tapi tanggungjawab mereka amat besar. Jadi kita kenalah hargai jasa dan pengorbanan mereka. Kadang tengah malam tak dapat tidur nak fikirkan masalah negara, bermesyuarat untuk menentukan dasar dan sebagainya. Okey, seterusnya, kepentingan mentaati pemimpin. Apa pentingnya mentaati pemimpin ni? Tak perlu pergi jauh. Dalam kelas, apa kepentingannya mengikut kata-kata ketua kelas? Pertama, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahannya. Kita ikut cakap ketua kelas. Ketua kelas kata dapat mengembangkan syiar Islam. Islam mengajak kita taat. Ini menunjukkan negara yang aman, damai, rukun dan tenteram kerana rakyatnya taat pada pemerintah. Bukan setengah negara mereka jatuhkan pemerintah. Mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Jika ada percanggahan persefahaman, buatlah mesyuarat. Duduk berbincang. Jangan saling menuding jari. Jangan saling menyalahkan. Cuba tenang, berlapang dada. Empat, menjamin keharmonian negara. Bila taat, jadi harmonilah negara. Kelima, memantapkan keimanan kepada Allah. Keenam, disegani dan dihormati oleh negara lain. Macam saya cakap tadi. Kalau negara kita aman, negara lain tetap akan memandang tinggi pada kita. Cuma salin 3 perkara hadis. Hadis yang terdapat dalam tu ada 2. Yang hadis muka surat ni 39. Muka surat 39 tu. Hadis yang seterusnya muka surat 40. Bawah tu yang kotak kuning ni. Tu pun hadis juga. Tapi maksud dalam bahasa Melayu. Hadis dalam itu adalah penerangan lanjut. Yang ketiga, maksud pemimpin. Surat 40. Keempat, cara mentaati pemimpin. Itu salin. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih kerana dengar penerangan Ustazah. Semoga awak faham apa yang kita pelajari ni. Jika ada pertanyaan, boleh tanya nanti Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.